Kita pergi terus kepada maudhu utama pembelajaran kita. Okey. Baiklah, kita akan mulakan berkenaan dengan ucapan untuk penghormatan. Maknanya ucapan untuk penghormatan ni adalah berkenaan dengan bagaimana untuk kita menyampaikan kita punya penghormatan terhadap seseorang, sama ada orang tersebut dah meninggal ke, sama ada orang tersebut pencen ke. Kan kadang tu dalam meninggal pun kita ada ucapan menghormati, mengenang jasa-jasa pemergian arwah macam contoh kan. Okey, kemudiannya kepada orang-orang yang pencen, orang-orang yang kita rasa kita perlu memberi penghargaan yang masih ada pun boleh juga kita memberi penghormatan. Tapi bagaimana untuk memberi ucapan penghormatan tersebut? Okey, yang ini antara yang ringkas. Okey, cara dia yang terlebih dahulu nyatakan matlamat majlis dan tugas anda. Maknanya kita ni dipanggil untuk apa? Untuk memberi penghormatan kepada siapa? Okay. Paling senanglah untuk orang yang pencen biasanya. Paling senang kita panggil, contoh guru besar pencen ke, cikgu-cikgu ke, PK ke. Okey. Yang tu yang paling mudah. Lepas tu zahirkan perasaan kerana kerana kita terharu diberi peluang untuk berucap, ataupun zahirkan rasa bangga kita kerana diberi penghormatan untuk berucap di hadapan kerana kita meraihkan orang yang diraihkan tersebut. Bermakna yang nombor satu ni kita, pandangan saya lah, dia mau pada jadi MC kan? Tidak, bukan kepada jadi MC, kita individu yang dipanggil. Pengerusi majlis panggil kita. Okay. Kita bagi ceramah, tetapi secara ringkas je lah. Maknanya kita menghargai orang tersebut. Okey, lepas tu pilih cara yang lebih mudah lah, lebih santai untuk kita ceritakan tentang orang yang kita raihkan tersebut. Okey, individu yang kita raihkan tersebut, peristiwa-peristiwa penting, apa jasa-jasa dia, apa yang telah individu yang diraihkan tersebut berkongsi dengan kita. Kita ceritakan apa yang telah beliau lakukan, laksanakan. Okay, kita ceritakan secara mudah dan ringkas. Kemudiannya sifat, maknanya apa dia punya ciri-ciri orang tersebut untuk dijadikan contoh kepada hadirin. Biasanya majlis perpisahan biasanya yang paling mudah untuk kita sampaikan, untuk kita ceritakan. Kan biasanya bila orang pencen baru kita akan sebut, okey, yang ni jasa dia sekian-sekian, dia pernah bangunkan sekian-sekian, betul kan? Yang tu yang paling mudah lah. Ataupun macam contoh dalam video, rakaman video KPP sendiri, iaitu meraihkan Cik Sandy, mengenang jasa beliau yang mengembangkan sayap KPP ni sampai ke 25 buah cawangan seantero Asia ini. Okay. Lepas tu, ceritakan tentang apa-apa yang menarik berkenaan dengan individu tersebut. Apa-apa yang menarik yang boleh dikaitkan dengan individu tersebut. Kisah-kisah benar yang melibatkan diri kita sendiri dengan individu tersebut, ataupun kita nak cerita, kita nak bangga diri pun boleh. Kita pun tak jadi masalah, tapi tidak digalakkan lah. Yang tu ibarat macam kita mengangkat diri sendiri. Tetapi lebih kepada kita nak meraihkan seseorang, individu. Kemudiannya, tetapi kalau nak menceritakan tentang seseorang tersebut, kita perlu untuk ceritakan dengan cara berpada-pada, terutama sekali dalam bab kelemahan beliau lah. Apa kesilapan beliau pernah berlaku, cover semula dengan apa yang penambahbaikan yang telah beliau lakukan. Maknanya daripada kesilapan tersebut kita tambah baik, tetapi tidak digalakkan lah untuk menceritakan kelemahan seseorang dalam majlis yang diraihkan tersebut. Sebab apa? Bila kita ceritakan kelemahan tu, keburukan, ibarat macam kita menceritakan keburukan jugalah. Ibaratnya macam kita orang tu diraihkan, dah nak pencen, kita cerita pula tentang kelemahan tersebut. Maknanya tidak digalakkan. Tak elok. Kalau ada pun tersebut, kita cover semula dengan cerita macam penambahbaikan yang beliau telah lakukan tersebut. Sumbangan besar, yang tu macam tadilah, apa jasa-jasa beliau yang telah dilakukan sebentar tadi. Lepas tu apa iktibar yang boleh diambil oleh audiens yang mendengarnya, siapa yang mendengarnya. Boleh faham? Jelas? Kalau rasa boleh unsur kecindan tu masuklah, unsur-unsur lawak. Kalau rasa yang unsur berseluruh tentang individu tersebut, masukkan je lah, tak jadi masalah. Maknanya sekurang-kurangnya ada perkara yang
individu yang diraikan tersebut yang membawa kepada hiburkan hati kita seluruhnya, yang boleh menghidupkan suasana dalam pejabat ke, di sekolah ke, okay, menghidupkan suasana sekitar bersama dengan organisasi. Yang pantun ni biasa lah. Pantun ke, pantun perpisahan ke, pantun pembukaan ke, yang tu perkara biasa dalam satu-satu ucapan. Pantun mengenang budi ke. Okey. Okey, tetapi yang paling utama, semasa memberi ucapan, jangan sampaikan kita teremosi pula. Jangan tertiba pula dah sebab perpisahan kan, ataupun tentang kematian. Okey, jangan sampaikan kita macam terlampau sedih sampai kita menangis. Jangan terlalu sampai ke tahap macam itu, sebab ini lebih kepada kita majlis meraihkan seseorang, kita menceritakan kebaikan dan penghormatan kita terhadap seseorang tersebut. Kalau boleh kita ceritakan perkara-perkara yang terbaik, yang indah, yang mampu memberi motivasi terhadap seseorang apabila mendengarnya. Lepas tu tutup ucapan macam biasalah, memberikan ilham kepada para pendengar. Macam biasa kita belajar kan, dia mesti ada dia punya hikmah dia apa, mesti ada dia punya kata-kata semangat dia apa. Okay, macam biasa yang kita belajar dalam KPP. Seterusnya, yang paling penting, kalau tokoh tersebut hadir kat dalam majlis, kita mestilah sentiasa memandang ke tokoh ataupun kita memandang ke orang tersebut. Okey, ataupun kalau tak hadir, ada gambar dia kat hadapan pun, kita mainlah dengan gambar tersebut kat hadapan. Okey, boleh? Faham? Jelas? Yang tu secara ringkas. Sebenarnya mudah je ucapan penghormatan ni. Kita lebih kepada penceritaan berkenaan dengan bagaimana kita menghormati seseorang tersebut. Cerita je jasa-jasa beliau, apa pengalaman beliau dengan kita, apa sumbangan yang diberi oleh tokoh tersebut. Yang tu saja sebenarnya ucapannya. Tak susah. Boleh? Tapi yang penting, kalau nak lebih indah ucapan kita, masukkanlah macam selit elemen-elemen tersebut, pantun ke, ataupun kita petik kata-kata hikmah daripada tokoh yang kita raikan tersebut. Macam dia pernah kata berkenaan dengan membangunkan jiwa anak muda ataupun membangunkan jiwa-jiwa bangsa. Kita ambil lah. Alah, yang tu pun reka-reka je lah. Contoh je kan. Walaupun tak ada, kita buat je lah kan, sebagai contoh. Macam contoh, kita kata, teringat saya dengan kata pengetua bahawa untuk membangunkan anak murid, kita perlulah, sebagai contoh. Reka je lah. Nak cukup syarat dalam perucapan kita kan. Yang lain tak ada masalah. Okey, yang tu saja. Tamat. Cara mudah untuk membuat ucapan penghormatan. Ya? Untuk persaraan juga. Persaraan, anugerah kecemerlangan, perpisahan, perkebumian tersebut, ulang tahun kan. Yang tadi lah, yang orang mati ya, kita ucap. Yang tu biasanya dekat luar negara, betul tak? Biasanya dekat dekat luar negara biasanya orang tengah tanam tu banyaklah yang berucapnya. Okey, tetap pun tak jadi masalah. Maknanya kita menceritakan apa kisah jasa penghormatan kita terhadap seseorang. Kita nak meraihkan siapa sebagai contoh. Itu. Malam tu kita seperti pilih lah. Ya? Seperti pilih lah. Si perlu pilih, ambil yang mana nak. Yang kita je lah. Yang kita suka. Cuba banyak. Saya berumpiang. Okey. Kita berapa minit? Kita ambil mudah je 5 minit seorang. Mudah 5 minit seorang bermakna Biasa tak cukup. biasa terlajak panjang kan. Okey, kita ambil mudah je 5 minit. 5 ke 8. 5 ke 8 ya. Boleh? Okey. 5 ke 8 nampak. Dia nak tambah panjang sikit kan. Okey. 5 ke 8. Kita biasa 12. Okey. Okey. 5 ke 8 maknanya 5 minit pertama loceng pertama bunyi. Lepas tu 7 minit terakhir 2 kali loceng bunyi. Yang terakhir sekali 3 kali lah yang ke 8 minit tersebut. Okey, boleh? Boleh. Boleh? Mudah?
Tak ada masalah. InsyaAllah. Okey, yang ni saya off kan ya. Okey. Cukup sudah.